2023 perkukuh Malaysia hub industri aero angkasa dan maritim. Mekanisme subsidi bersasar 75% selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Penganjuran pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 5 2023 berupaya memperkukuh Malaysia sebagai hub serantau bagi industri aero angkasa dan maritim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata menerusinya objektif rangka tindakan industri aero angkasa Malaysia MAIB dan Pelan Induk Perkapalan Malaysia mampu direalisasikan. I am proud that our country is playing a key role in the growth of global aerospace and marine industries, which in 2021 alone were valued at nearly 300 billion and 170 billion dollars respectively. 300 for aerospace and 170 billion US dollars for maritime. Datuk Seri Anwar berucap selepas melakukan lawatan ke Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC. Terdahulu beliau meluangkan masa kira-kira sejam melawat dan meninjau pameran. Perdana Menteri turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Menteri Pertahanan Kebangsaan Korea Selatan Lee Jong-suk. Pertemuan membincangkan pelbagai perkara berhubung isu semasa dan industri pertahanan kedua-dua negara. Pertemuan berlangsung selama kira-kira setengah jam di Langkawi. Hadir sama Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Jong-suk yang dalam rangka lawatan rasmi ke Malaysia sempena 5 turut berkunjung ke pameran berkenaan di MIEC. Beberapa MOU turut dimeterai antara Malaysia dan Korea Selatan menerusi pameran Dui tahunan itu selain mengadakan penerbangan persahabatan TUDM dan Black Eagles. Sejurus selepas itu, Datuk Seri Anwar turut menerima kunjungan Menteri Pengangkutan dan Penerbangan Awam Somalia, Fardausa Osman Egal. Penganjuran 523 membuka ruang dan peluang institusi pengajian tinggi meneroka bidang TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pihaknya juga telah menyelaraskan supaya pelajar dapat mengikuti kursus luar daripada bidang TVET untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka. Untuk 5 ini, beberapa peluang digali untuk pelajar-pelajar TVET, ya, dan saya telah meminta UniKL dan Universiti Politek Malaysia untuk explore kursus-kursus yang diperlukan sama ada di dalam negeri atau luar negeri untuk pelajar TVET kita. 227,000 adalah merupakan second chance student yang tetapi mereka lebih berminat dalam bidang teknikal dan bidang-bidang yang ada kaitan sama ada dengan maritime engineering dan juga dalam bidang aviation. Dan 5 adalah satu platform yang baik untuk TVET. Beliau menyatakan selepas majlis menandatangani surat niat antara UniKL MIAT dan Aerostar Technologies serta BATS Aviation di Langkawi. Kerjasama itu membolehkan pelajar TVET menjalani latihan bersesuaian dengan kehendak industri. Pusat Ekonomi Digital PADI akan menjadi pemangkin untuk merancakkan ekonomi setempat. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, bagi tujuan itu, pemikiran terhadap operasi PADI perlu diubah daripada hanya menjadi pusat internet komuniti kepada pusat pemangkin ekonomi digital. Ini selari dengan konsep Malaysia Madani Kerajaan Perpaduan yang mementingkan aspek manusiawi dan menoktahkan kemiskinan. Bagi merealisasikannya, 3 PADI di daerah Langkawi dipilih menjalankan program rintis. Mungkin PADI itu boleh kita sediakan beberapa perkhidmatan yang lain serta program-program yang menepati keperluan tempatan dan apa yang perlu kita lakukan untuk kumpulan-kumpulan tertentu. Beliau ditemui pada program Kita Madani di Pulau Tuba, Langkawi. Pada program sama, 3 orang menerima watikah pelantikan sebagai pengerusi PADI Kluster Langkawi.
Perbincangan mengenai kerangka subsidi bersasar telah 75% selesai. Jelas Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Maslan, hasil perbincangan membabitkan pelbagai jawatan kuasa bakal dibentang di Kabinet sebelum sebarang keputusan lanjut dimuktamadkan. Dijangka perincian kerangka itu akan dimaklumkan pada pembentangan Belanjawan 2024. Kemungkinan kebiasaannya perkara besar yang kita nak buat pada tahun selepasnya akan dimasukkan dalam ucapan bajet. Keputusan itu secara prinsip, secara dasar sudah ada. Bagaimana kaedah detailnya belum dapat lagi diputuskan. Sama ada menggunakan kad pengenalan, sama ada menggunakan kad khas, sama ada menggunakan sisi kereta, belum diputuskan, tetapi itu di antara perkaranya lah, sama ada menggunakan senarai M40, B40, T20. Meskipun permintaan gula di pasaran semakin meningkat, namun stok gula mencukupi dan harganya dijamin kekal dikawal. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat pembelian panik. Dan kita telah pergi ke setiap tempat yang dikatakan terpencil, dan bila ada berlakunya kekurangan, maka dengan pantas dan segera kita telah dapat mencukupkan bekalan. Sekiranya ada aduan di tempat-tempat tertentu, sila laporkan dengan segera kepada pihak KPDN supaya kita dapat mengatasi dan menghantar bekalan dengan kadar yang segera. Jangan bimbang, kita mempunyai bekalan yang mencukupi untuk rakyat dalam negara kita. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MSM Malaysia Holdings Berhad, Syed Faizal Syed Muhammad menyatakan bekalan gula di negara ini mencukupi dan isu di Pantai Timur baru-baru ini disebabkan masalah pengedaran bekalan pada musim perayaan. Pihak industri gula ada stok penimbal atau stockpile untuk mengatasi kekurangan jika bekalan tak mencukupi. Pihak industri gula akan menambah jumlah pengeluaran agar memperkukuhkan lagi kesediaan bekalan jika terdapat permintaan berlebihan. Pengguna tidak perlu risau walaupun industri gula menghadapi kekangan kos. Pihak industri bekerjasama rapat dengan pihak KPDN dalam memastikan jaminan bekalan. Baik, laporan Haji 1444 Hijrah, aktiviti dakwah ziarah luar melibatkan 5 lokasi membawa para jemaah ke beberapa tempat menarik di sekitar Madinah dengan dibantu pelajar-pelajar Malaysia di Universiti Islam Madinah. Kira-kira 1,200 jemaah daripada 4 penerbangan hari pertama mendapat pendedahan dan maklumat oleh pelajar-pelajar yang bertindak sebagai mutawif. Timbalan Presiden Pelajar Ukail Ahmad Sanif berkata, program kerjasama antara Tabung Haji dengan Persatuan Mahasiswa Malaysia Arab Saudi Cawangan Madinah Persada ini merupakan salah satu peluang pelajar untuk mempertajamkan kemahiran berdepan jemaah. Malah penyampaian maklumat mengenai lokasi-lokasi juga dapat disalurkan dengan mudah berikutan penggunaan bahasa Melayu antara pelajar dan jemaah. Kami berkhidmat kembali kepada jemaah Malaysia lah. Itu yang paling pertama lah. Dan yang kedua adalah untuk kita adalah program untuk mengasah kemahiran untuk kita bercakap dengan kepada ilmu tu ada, tapi macam mana kita nak sampaikan tu, macam mana kita nak kongsikan tu. Itu satu, ni adalah sebagai medan latihan lah bila kita dah balik Malaysia untuk kita sampaikan dakwah kepada masyarakat, insya-Allah. Seramai 60 pelajar terlibat sebagai mutawif bagi membantu jemaah daripada penerbangan fasa 1. Operasi pencarian hawari yang dilaporkan hilang di Pergunungan Everest diperluas. Jelas Usaha Bahagian Konsular Kementerian Luar Negara, Datuk Muhammad Ali Slamat, lokasi akan meliputi laluan yang berada di sempadan Tibet. Pihak Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu memaklumkan bahawa kawasan pencarian telah ditambah meliputi kawasan pendakian yang bermula daripada kawasan Tibet lah. So operators yang berada di
jalan pendakian daripada area Tibet itu telah dimaklumkan untuk membantu mengesan saudara Hawari lah. So jadi usaha kerajaan sekarang ni diperluaskan lagi lah, bukan semata-mata di kawasan Nepal, tapi juga di kawasan sebelah sana, di kawasan penguasaan Tibet. Misi pencarian akan dilipat gandakan memandangkan operasi pencarian bakal ditamatkan pada 28 Mei. Ekoran kawasan pergunungan perlu dikosongkan sebelum 29 Mei. Ini susulan keadaan cuaca yang dibimbangi membahayakan anggota misi pencarian. Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Bijak labur hidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam sim yang ada mesti faham mana gelabur. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Masih bersama berita perdana. Pelaksanaan 5G guna model dui rangkaian langkah terbaik untuk pengguna dan syarikat telekomunikasi. Penganalisis ekonomi berpendapat ia dapat menamatkan unsur monopoli, menawarkan kepelbagaian rangkaian dan mewujudkan persaingan sihat yang melibatkan keterangkuman syarikat telekomunikasi. Ini pasti menguntungkan rakyat dan komuniti perniagaan Malaysia sendiri serta mampu membantu dalam agenda transformasi digital nasional. Ia turut memantapkan ekosistem serta keselamatan cyber yang sering dibualkan berkenaan dengan rangkaian telekomunikasi. Selain itu, implikasi keuangan kerajaan dapat dikurangkan menerusi penglibatan syarikat telekomunikasi, iaitu antara syarat yang ditetapkan kerajaan. Model diurangkaian akan membolehkan syarikat-syarikat komersial akan lebih mampu menjamin kemampanan ekosistem dan kebergantungan DNB kepada kerajaan akan dapat dikurangkan, dan ini sekaligus akan mengurangkan implikasi kewangan kepada kerajaan pada masa akan datang. Rakyat pula mendapat manfaat daripada liputan internet yang menyeluruh dan harga yang berpatutan. Semalam, Perdana Menteri memberi jaminan peralihan model 5G daripada rangkaian borong tunggal kepada dui rangkaian akan mengurangkan implikasi keuangan kepada kerajaan dalam skala besar.
Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menyangkal dakwaan terdapat syarikat Malaysia dengan prestasi kurang meyakinkan terlibat dengan MOU bernilai 170 bilion ringgit semasa lautan rasmi Perdana Menteri ke China. Menerusi video di Facebook, beliau turut menjelaskan komitmen pelaburan terbahagi kepada dua komponen dan bukan hanya nilai MOU semata-mata. Pertama, 100.33 bilion ringgit komitmen pelaburan daripada syarikat terkemuka China semasa sesi meja bulat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kedua, 69.74 bilion ringgit yang merupakan komitmen pelaburan dan kerjasama ekonomi melibatkan 19 MOU business to business di Malaysia antara syarikat Malaysia dan China. Jadi, bukan semua komitmen pelaburan 170 bilion ringgit adalah daripada MOU. Sebarang MOU yang melibatkan syarikat Malaysia dan negara asing yang bakal disaksikan Perdana Menteri akan dinilai secara telus dan komprehensif terlebih dahulu oleh Jawatankuasa Penilaian MOU. Seperti biasa setiap Rabu, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 31 Mei.